Okey, untuk tajuk analisis dan tafsiran penyata kewangan, kita dah belajar tahun lepas menyediakan akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi kat situ maklumat semua ada kat situ. Kalau kita dah sediakan, kita akan hanya perlu tengok saja. Okey, so dalam tajuk ni kita akan menganalisis. Analisis tu maksudnya kita akan membuat pengiraan. Kemudian daripada hasil kira tu kita akan tafsirkan sama ada menguntungkan ke tidak, merugikan ke tidak, cepat ke lambat dan sebagainya. Kemudian kita akan buat keputusan, mana lebih menguntungkan, apa yang kita kena buat. Kita kena bagi cadangan, membuat keputusan dan memberi cadangan. Seterusnya, mengapa kita menyediakan analisis penyata kewangan? Satu, memang kita nak buat keputusan yang berkait dengan kewangan lah. Duit. Kemudian kita nak juga membantu pihak pelabur. Kita ada syarikat, ada perniagaan, perlukan pelabur. So kita nak galakkan dia, bagi duit dia. Bagaimana? Mestilah sesuatu yang bagus kan? Syarikat kita menguntungkan, kita buat profitable, tak ada kita buat untung, kita tidak ada masalah kewangan dan sebagainya. Kemudian pihak pengurusan. Siapa tu pihak pengurusan? Pengurus lah, manager, CEO dan sebagainya. Mereka nak tahu pengurus jualan, pengurus staff dan sebagainya. Mereka nak tengok ada duit ke tidak, ada masalah pada membuat keuntungan ke tidak, dan ada masalah pada barang-barang ke musim COVID ni, ada tak barang sampai on time, perlu tak kita beli lagi, bila nak beli. Itu semua pengurusan nak tahu. Kemudian pihak bank. Pihak bank ni biasa berkait dengan pinjaman. Tentulah mereka nak tengok kita ni mampu ke tidak nak bayar. Jadi dia nak tengok mana awak punya bukti mengatakan awak ada duit dan mampu bayar. So, kita kena sediakan analisis ini. Okey, nisbah yang kita perlu ada. Pertama ialah nisbah keberuntungan yang berkait dengan untung lah, iaitu untung kasar dan untung bersih. Yang kedua ialah kecairan. Kecairan ni pada kebiasaannya ada melibatkan duit tunai atau bank. Sama juga dengan apa yang kita bayar. Itu ialah kecairan. Kemudian nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan bercerita tentang stok kita, barang-barang kat dalam kedai kita ni. Ada masalah ke tidak? Adakah laju ke tidak ataupun slow. Kita nak kenal pasti mana stok yang orang suka beli, mana stok yang asyik tak habis-habis, dia dah duduk berbulan-bulan dekat atas rak tu tapi tak habis-habis. So kita kena kenal pasti. Kemudian kita kena kenal pasti macam mana kita punya kutipan kewangan, adakah kita on time, boleh dapat balik semula duit kita. Adakah ABT tu bayar tak on time? Ada masalah tak di situ? Kemudian membayar hutang. Membayar hutang ni ialah kepada ABB. Adakah ABB kita kita bayar on time ke tidak? Kita ada masalah kewangan tak? Apa kata kalau kita bayar awal? Boleh tak kita dapat kurangkan hutang dengan diskaun tunai ke kan? Itulah kita perlunya nisbah kecekapan. So kita tengok sini nisbah keberuntungan. Yang pertama ialah peratus untung kasar atas jualan. So untung kasar atas kos jualan. Kena jadikan semua per satu. So katalah untung kasar kita ialah duit RM2. So maksudnya di sini ialah kos jualan RM1, untung kasar RM2. Dia mengukur peratus pertambahan kos bagi mendapatkan harga jualan. Bila kita dah tahu berapa kos kita, dan kita tengok adakah harga yang kita jual tu boleh mendatangkan sekian banyak untung kasar. Kos jualan kita RM1 dan kita dapat untung kasar RM2. So maknanya harga jualan tu dah okey lah. Sebab awak letakkan harga jualan tu dan dapat untung kasar RM2. Jika awak berpuas hati, tak ada masalah. Ini hanya satu cek lah yang kita cek, semak. Kemudian ialah untung kasar atas jualan. Untung kasar atas jualan. Kena bawah jualan dia dah satu, atasnya berapa? Setiap jualan RM1, untung kasar RM3. Kita jual RM1. Dalam tu rupa-rupanya ada RM3 untung. Contoh.
Kemudian margin untung bersih atas jualan. Untung bersih atas jualan. So, kalau bawah dia 1, atas dia 4. So, jual RM1, untungnya RM4. Ini. Wah, bagus ni. So, kita pun teruskan. Contohlah. Pulangan atas modal. Pulangan ini bermaksud untung lah. Ataupun untung bersih. So, untung bersih atas modal awal. Berapa banyak kita dah modalkan. Dengan modal RM10 tu, berapa banyak dapat untung. Kan menarik. You modalkan RM1 kan, you dapat RM10 balik tau. Kan best. 10 bagi 1. RM1 you modal, you dapat untung 10. Kan menarik macam tu. Semua orang berebut nak melabur dalam perniagaan kita. Kita tengok kat sini. Macam contoh ni kan. Macam contoh ni, kita tengok untung kasar bahagi kos jualan. So, bila kita kecilkan RM40,000, untuk membolehkan kita buat tafsiran, kita kecilkan dia jadikan per 1. So, dapat 0.5. Ini apa maksud? Maksudnya ialah kos jualan RM1, untung kasarnya ialah 50 sen. Ini maksudnya. Jadi kita kena check lah. Adakah kos kita tinggi ke tidak? Kalau kita rasa, sikit lah 50 sen ni. Kita check, apa tu kos jualan? Kos jualan tu kan inventory awal tambah belian. Kan? Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Nak dapatkan kos jualan. Apa masalah dekat inventory ataupun masalah dekat belian atau masalah dekat inventory akhir yang awal ke yang akhir? So, you kena check balik. Kalau you tak setuju dengan untung kasar, sikitnya 50 sen. Kita kena semak balik lah. Keduanya ialah beratus untung kasar atas jualan. Untung kasar atas jualan. So, bila kita kecilkan untuk mendapatkan tafsiran, kita dapat 0.4 per RM1. So, kita jual RM1, untung kasar 40. Banyaklah ni. Apa barang kita jual ni? Kertas jual RM1, dalam tu ada 40 sen kita punya untung. So, kalau you puas hati, itulah yang you boleh faham kan. Okey lah. As expected lah dapat 40 sen ni. So, tak ada masalah. Next, ialah untung bersih per jualan bersih. Bila kita kecilkan, kita akan dapat 35 sen dan RM1. Kita jual RM1, dalam tu ada 35 sen. So, lah kan. Katalah you jual ayam cucuk. Ayam cucuk tu RM1 kan. Dalam tu ada 35 sen. Maknanya kos you hanyalah 65 sen. Banyaklah tu. Betul tak? So, you pun lah, puas hatilah. Kita memang kita dah jangka lah dapat 35% ni kan. Sebab 35% ni kita dah jangka dah. So, you puas hati. Tu analysis yang kita boleh buat. Keputusannya, teruskan. Kita jualkan ayam cucuk pada harga RM1. Next, ialah pulangan modal untung bersih atas modal awal. Kita ni dah melabur, naklah tengok duit kita beranak ke tidak. Jadi bila kita buat pengiraan, kita dapati kalau kita modal awalnya RM1, kita akan untung 0.47. Ataupun 46%. Cuba kita bandingkan kalau kita ada RM10,000. 10,000 tu tambah berapa banyak kosong? 10,000. Ada tambah kosong sampai 4 kan? 10, 1, 2, 3, 4. Kita ada tambah kosong sampai 1, 2, 3, 4. So, maknanya ada 4. So, maknanya berapa tu? 4700. 4700. Awak labur RM10,000, awak dapat untung bersih RM4,700. Best ke tak best? Best ke tak best? Ini yang kita akan bandingkan dengan pihak lain. Kita ada duit, kita nak laburkan dekat syarikat ni ataupun kita nak simpan dalam bank. Dalam bank tu faedahnya cumalah 1% 2%. Kadang-kadang kita dengar dividen dapat 8%. Kan sikit. Yang ni berapa persen? 46.7%. Jadi kalau RM1 modal, so
dapat untung bersih 47 sen, banyaklah. Banyaklah maksudnya kan. 10,000 awak pagi dapat ni. Alright? Okey, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih.